اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليديه بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Kita sambung kitab Adabut Ta'amuli Ma'al Quran, susunan Syekh Ahmad Hussein Abdul Karim. Kata beliau, wa qala al-Imam an-Nawawi ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثر. Hendaklah seseorang itu memberikan tumpuan pada pembacaan Al-Quran pada waktu malam. Wa innama rujjihat salatul lail wa qira'atuhu likauniha ajma'a lil qalbi wa ab'ada 'anil syaghilati wal mulhiyati wat tasarrufi fil hajat. Hanya saja diutamakan salat malam dan bacaan di dalam salat malam itu kerana ia lebih menghimpunkan hati. Maksudnya ketika kita sembahyang malam, dalam sembahyang itu kita baca Quran, hati kita lebih fokus pada apa yang kita baca. Dan bukan hanya hati, ia lebih jauh daripada sebarang syaghilat, kesibukan, wal mulhiyat, dan perkara yang melalaikan yang lain. 3 pagi jarang orang fikir pasal bisnes. Sembahyang malam jarang. Kalau dia fikir pun di luar sembahyang, mungkin perniagaan dia semakin merosot. Dia bangun tengah malam minta Allah bantu dia. Jadi dia jauh daripada nak memikirkan anak siapa nak pergi ambil di sekolah, urusan berapa fail atas meja hari ni yang perlu disemak dan sebagainya. Itu siang, pukul 3-4 pagi itu ab'ada minasyyaghilati wal mulhiyat, jauh daripada perkara yang melalaikan, yang menyibukkan dan melalaikan. Wat tasarrufi fil hajat, sama makna. Juga jauh daripada ingin menyempurnakan hajat tertentu. Biasanya manusia akan buat kerja pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam. Tapi bila dah sampai larut malam, waktu tahajud itu, jarang orang fikir, kecuali anak kita demam, kita bawa pergi hospital tengah malam, sakit yang mengejut. Time tu orang pun tak telefon time 3 pagi. Jadi tak ada hajat apa, kecuali benda-benda yang terlalu penting, yang jarang-jarang sangat. Jadi maka dengan itu agama meletakkan keutamaan salat malam dan bacaan dalam salat malam itu berbanding dengan salat di waktu siang dan juga bacaan Quran di waktu siang. Bukan itu saja, kata pengarang, wa aswana 'anir riya'i wa ghairihi minal muhbitati
Bahkan salat di waktu malam dan juga bacaan di waktu malam lebih terpelihara daripada riya dan selainnya dari perkara-perkara yang membinasakan. Ma'a ma jaa asy-syar'u bihi min ijadil khairat fil lail, bersama dengan datangnya syarak daripada perkara-perkara yang baik pada waktu malam. Di samping itu syarak juga menyebutkan kelebihan-kelebihan yang lain pada waktu malam. Di antaranya Allah menerima doa hambanya, menanti-nanti hambanya untuk meminta pada waktu malam dan selainnya. Baik, di sini disebut tadi wa aswana 'anir riya, sembahyang malam, bacaan Quran pada waktu malam memelihara daripada riya. Tapi boleh tak nak riak? Hari ni yang tak berapa cantik sikit, bila semua perkara yang sepatutnya disembunyikan dizahirkan. Antaranya tahajud waktu malam. Di TikTokkan tahajud itu. Ini perkara yang kurang baik. Kerana kita tidak mampu jaga hati kita daripada riak. Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, tokoh fiqh bumi Madinah, guru Imam Asy-Syafi'i ini, Imam Malik, dia bila baca Quran, bila ada orang datang ke rumahnya mengetuk pintu, dia sorokkan Al-Quran itu, dia tutup cepat-cepat supaya orang tidak tahu dia baca Quran. Ulama yang sebesar Imam Malik, yang hatinya bersih, yang nak baca hadis Nabi pun ambil wudu, mereka pun takut pada riak. Orang hari ini menderma semua secara depan orang. Hati-hati. Kalau kita derma depan orang untuk orang contohi, bagus. Tapi kena ada derma yang kita derma secara sembunyi-sembunyi. Kerana kita takut derma kita yang terang-terangan itu yang kita duk rasa ikhlas, tiba-tiba tak ikhlas. Bukti tak ikhlas bila orang kata hang derma tak ikhlas, kita sakit. Orang yang sakit dengan sesuatu benda yang dia buat kerana Allah, itu menunjukkan bukti ada sesuatu yang tersimpan di sebalik perkataan ikhlas yang keluar dari mulutnya. Hati-hati. Orang yang buat kerana Allah, dia takkan sakit. Dia bagi derma, khalayak ramai, viral kan. Orang kata ni derma, nak riak, tunjuk ke orang. Kalau dia benar-benar ikhlas, dia tidak akan sakit dengan perkataan itu, kerana dia hanya mencari Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Sama juga, balik pada masalah tadi, waktu malam sorok-sorokkan. Kalau boleh dirahsiakan, rahsiakan. Jangan habaq ke orang, saya dah 20 tahun dah tahajud tak tinggal. Jangan habaq. Jangan habaq. Bila-bila masa syaitan boleh pegang kita, datangkan, hadirkan riak itu. Sebab itu lari daripada riak. Lari. Baik. Sama juga lah ni pasien pukul 1 pagi baca Quran di TikTok. Dia kena faham, baca Quran ni Nabi larang untuk mengambil duit orang. Mengajak Quran, ya ada dalilnya. Mengajak Quran, dia ada dalil khusus, dalil sahih daripada hadis. Sebaik-baik upah adalah upah Quran.
yakni mengajar Quran. Berbeza dengan baca Quran. Ta'allumul Quran, ajak Quran lain. Nanti kita akan sampai dalam kitab ini bila Abu Bakar As-Siddiq zaman pemerintahannya didatangi oleh seorang guru Quran yang mengatakan pada dia, aku tidak ada pendapatan langsung, aku terpaksa tinggalkan pengajian Al-Quran, pengajaran Al-Quran kerana aku tidak ada pendapatan. Aku terpaksa masuk kepada kerja. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ambil duit Baitul Mal bagi pada lelaki tadi. Jadi mengajak Quran tidak ada masalah, tapi membaca Al-Quran dan mencari sumbangan orang, gift orang melalui Quran, itu tak baik. Itu tak baik. Itu dilarang. Baik, jadi hati-hatilah. Susah mana pun kita, jangan piduk tepi jalan, letak bangku satu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Orang ambil RM1 buh dalam tapawai hak kita buh. Susah mana pun jangan baca Quran untuk cari rezeki dunia. Ajak Quran lain. Ta'allumul Quran, belajar Quran. Ta'limul Quran, mengajak Quran, tak apa. Tapi qiraatul Quran, baca Quran, yang tu dilarang. Lah ni kita tekan TikTok, kata tak tidur ni ke? Pakai telekung elok kak-kak ni, pakai daripada Indonesia pun ada. Semalam satu orang daripada Indonesia, dia baca Quran, bagus. Saya pun tak tahu dia tak boleh kawal ke apa no. Bila kita live, sama ada kita boleh kawal orang untuk live bersama kita ataupun tidak, saya tak tahu. Saya TikTok guna nak habuan pilihan raya ya. Saya TikTok dia shock sikit banding di Facebook. Jadi saya pun tak ada apa video langsung, hanya untuk pilihan raya tengok. Baik, jadi saya tengoklah, baguslah dia baca Quran, dia pakai telekung. Tapi sebelah dia tiba-tiba Mak Saleh masuk seorang tak pakai tudung. Quran tu kalamullah. Sekarang kalau hang dengan dia tanpa orang lain tengok, dua-dua orang dalam bilik, hang baca Quran, Mak Saleh perempuan tu, gagah lagi ada mazhab kata berkaitan dengan aurat perempuan Islam dengan perempuan kafir, ada perbincangan. Tapi sekarang diviralkan lah, ni orang tayang orang lain tak pakai tudung tanpa rasa bersalah. Sekarang dia baca Quran sebelah, perempuan Mak Saleh ni duduk dengar dia baca Quran tak pakai tudung sebelah. Bercampur dua benda, satu Quran bagus, dua tak pakai tudung. Tak pakai tudung, duduk sekali. Kalau tidak, kita dakwah cukuplah, tak payah bagi dia masuk live kita. Kerana kita sedang baca kalamullah. Orang sambil dengar dapat pahala, sambil tengok aurat dia berdosa. Baik, jadi hati-hati noh, tak semua perkara yang boleh diambil ringan macam tu. Kita kalau nak post apa pun, kalau boleh elak daripada post yang tak tutup aurat, elaklah. Sampai hari ni orang ringan-ringan tuan-tuan. Sama lah macam lagu-lagu di TikTok. Dia ustaz tapi dia ambil lagu-lagu yang tak boleh dengar, tak patuh syarak, semata-mata supaya sedap video TikTok tu orang tengok. Hati-hati, biar kita tak terkenal di dunia tak apa. Main cengeng malam ni noh, dekat jam dia cengeng sikit. Baik, hati-hati. Kecuali tak mampu sangat, kita jadi menteri contoh, kita bagi sumbangan. Yang main dalam sumbangan tu ada China, ada India, depa memang tak pakai tudung. Kita kena habaq apa yang kita buat, program kita bagi sumbangan. Ada gambar, takkan nak semua nak ni, payahlah. Jadi yang tu terpaksa dia pun bubuh gambar, masuklah gambar yang tak pakai tudung, China, India dan sebagainya.
Yang tu lain cerita betul-betul. Kita nampak ada keperluan. Tapi kalau saya saja tak ada keperluan, elaklah elak. Baik, insya-Allah noh, pasal kita bila dah bubuh orang lain akan tengok. Kalau itu berdosa, kita tumpang dosa. Baik, wa ma ajmala tashbihin man qala innal qira'ata lil qalbi mithlu as-saqi lin nabati. Alangkah cantiknya perumpamaan orang yang kata sesungguhnya bacaan bagi hati itu seperti mana siraman bagi pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Fasaqyu la yakunu fi harri syamsi. Siraman itu tidak sepatutnya dilakukan pada teriknya matahari. Fa inna hadha yudha'ifu atharahu khassatan ma'a qillatil ma' fa innahu yatabakhkhar. Kerana ia melemahkan kesannya, khususnya ketika sedikitnya air yang disiramkan pada pokok, lalu dia hanya menjadi wak. Fa innahu yatabakhkhar. Betul lah, orang tua duk pesan, siram pokok tak payahlah siram masa tengah panas. Lagi asak lagi pukul 6 ke siramlah pokok. Kita pun siram waktu tu lah, tak pun pagi. Syekh kata pasal apa? Pasal bila kita siram time tu, air pula sikit, dia jadi wak, hilang lagu tu sahaja. Jadi kesan air pada tumbuh-tumbuhan tidak terasa, kerana naik sebagai wak. Baik. Jadi macam tu jugalah baca Quran. Kalau waktu siang ni dia tak apa kesan kat hati kita. Kita duk kalut nak pergi kerja, macam orang kalut masuk kelas pukul 3 petang, dia dengan baru balik sekolah, masuk kelas dia kalut sikit, kelas mengaji Quran. Banyak benda duk fikir dalam kepala tu. Sagi bini balik, sagi pukul 6 sampai rumah, nak buat apa, dia kepala dia. Tambah dia nak mengaji, dia nak khusyuk betul-betul, waktu tu payah. Jadi bila waktu malam, hati dia dah lapang, 3-4 pagi, 5 pagi, maka ketika itu dia tenang. Maka dia baca Quran, dia boleh merasai nikmat baca Quran itu. وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة وكانت في النهار وقت الضجيج والمشغلات فإنما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه. Begitulah bacaan Al-Quran apabila ia sedikit dan ia pula dilakukan pada waktu malam, pada waktu siang, waktu kesibukan, waktu bising. Maka sesungguhnya apa yang lekat pada hati daripada makna-makna itu hilang seperti wak, hilang begitu saja dan tidak memberi kesan pada hati. Jadi yang ni tashbih, kita panggil tashbih, perumpamaan. Dia umpama dua benda. Siraman di waktu siang disamakan seperti mana baca Quran waktu siang. Lepas tu siraman itu sedikit, air yang digunakan untuk siram tu sikit. Dengan baca Quran dalam waktu siang, baca sikit pula, semuka air baca, lagi tak ada bagi kesan apa kat hati. Jadi dua benda yang disamakan, siraman yang sedikit di waktu siang dengan bacaan yang sedikit daripada Al-Quran pada waktu siang. Dia tak bagi kesan pada hati. Sebab itu Nabi, kita tengok Nabi baca satu ayat dalam hadis. Nabi baca satu ayat daripada malam sampai pagi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka wahai Tuhan, sesungguhnya engkau layak kerana mereka hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka
innaka antal azizul hakim. Dan seandainya kamu mengampunkan mereka, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi semayang bermalam ulang ayat tu. Fatihah pasti dah, tapi Nabi ulang ayat tu sampai pagi dengan tangisan. Ayat itu berkait tentang doa Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya. Nabi Isa yang kata, kalau kamu azab mereka, kamu layak ya Allah, kerana mereka hamba-Mu. Kalau kamu ampunkan mereka, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita kena ada masa tenang baru boleh. Siang boleh juga dapat. Tadi saya duk ngulang-ngulang. Ada ayat yang kita duk baca tapi kita tak sedang. Tadi ngulang surah Al-Isra. Allah menyebut wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik litaftariya 'alaina ghayrah wa idzal lattakhadhuka qalila. Duk kok mana nak faham ni? Berhenti sat tengok terjemah. Dan hampir-hampir mereka dapat memalingkan kamu daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu, supayalah kamu melakukan perkara lain selain dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan, ketika itu, ketika kamu ikut depa wahai Muhammad, lattakhadhuka khalila, mereka pasti akan mengambil kamu sebagai kekasih mereka. Itu cerita orang musyrikin Mekah. Mereka main pada Nabi, pujuk Nabi, anta sayyiduna. Dalam tafsir At-Tabari dicatatkan, hanglah penghulu kami. Wabnu sayyidina, hanglah anak kepada penghulu kami. Dan mereka pujuk Nabi, pujuk sampai Nabi pun nak ikut mereka. Nak buat apa yang Allah tak bagi, yang bertentangan dengan Quran. Allah sambung ayat lepas tu, walaula an thabbatnaka, kalau telah tidak kami yang mengukuhkan kamu, yakni Allah jadikan Nabi patah balik, rasa tersilap nak ikut depa. Kalaulah kami tak kukuhkan kamu, maka akan rosak kamu. Walaula thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, kamu dah hampir nak cenderung kepada mereka. Jadi kita bila baca siang tak sebaik malam, tapi kurang-kurangnya bolehlah faham kalau kita rajin buka terjemah, kita akan faham semua. Buka terjemah, dah habis terjemah, tak faham ni, cari tafsir pula. Baik, jadi ayat yang macam tu. Jadi kita faham satu ayat, oh dalam ayat ni Allah nak abang ada kalanya orang Islam akan diuji. Sama ada dengan orang Islam lain atau orang bukan Islam, dia akan suruh kita buat benda yang tak betul. Kalau kita ikut cenderung pada depa suka kita, depa jadikan kita khalilah, kekasih. Kemarin saya pergi ceramah Masjid Batu Kawan. Di Batu Kawan. Sampai dia kata, Ustaz, hari kami malam ni duk cadang, kami nak pergi daripada buat perhimpunan, nak bincang pasal dandut yang dipindahkan dari Bertam ni, Shima apa? Faizul dia kenal dah. Shima dandut tu lah kan, dia main bawa kawan-kawan Indonesia semua buat apa, konsert international ke apa, daripada Bertam dipindahkan ke Batu Kawan. Saya duk nak tengok siapa dia nak pi kalau jadi no, pakcik-pakcik tak ada bini Allah. Dipindahkan ke Batu Kawan. Jadi depa nak buat sedikit bantahan lah. Dia orang Bertam, itu isu depa, isu
nak buat asrama warga asing. Depa nak tolak PSPS belah saya juga. Semua depa tolak belah kami. Tak boleh aku tu. Dah kena belah hampa tahanlah, jangan tolak belah orang lain. Tak tahu jadi ke tak asrama warga asing, ribuan warga asing akan ditempatkan di Bertam. Nak bina. Depa tak maulah belah Bertam tu, depa tolak belah kita. Jangan main belah Taman Ilmu dah. Baik. Hak ni pun satu bab. Orang-orang yang buat benda-benda salah ni, kalau kita lembut tengkuk, apa kata bagus. Apa boleh ikut kami noh. Tapi kalau kita tegang, depa memang tak suka kita. Tapi biar orang tak suka tak apa. Jangan Tuhan tak suka. Tak apa. Balik pada ni balik noh. Jadi lapang-lapang masa lah. Siapa yang ada masa baca Quran sikit, makna, tengok makna. Tengok makna. Pasal kita zaman yang orang tak mau tengok makna. Dia suka dengar orang baca Quran sedap. Tapi bila kita hurai makna ayat Quran yang sedap yang dia dengar tadi tu, kena kat dia, dia pandai. Dia pandai. Jadi Imam Hasan Al-Basri menyebut berapa ramai orang yang mana Quran itu Allah turunkan untuk difahami, tetapi dia menjadikan kiblat utama Quran itu adalah untuk dibaca semata-mata. Baik, kita sambung noh. Jadi yang ni yang duk bincang lama ni, nak abang kata baca waktu malam, waktu tak sibuk, baca ketika kita jiwa yang betul-betul nasyat, tengah segang. Yang kita bincang lama ni, nak abang kata nak cari tadabbur. Tu saya tadabbur supaya kita boleh bawa Quran tu dalam hati kita. Baik, sambung lagi. Innal qira'ata fil laili yahsulu ma'aha as-safa'u wal hudu'. Sesungguhnya bacaan pada waktu malam akan terhasil bersamanya kejernihan hati dan ketenangan. As-safa' jernih, safi, bersih, suci, dan al-hudu' dan tenang. Haitsu la aswata tushghilul udhuna wala suwara tushghilul 'aina. Kerana tidak ada suara yang menyibukkan telinga-telinga dan tidak ada lagi pandangan-pandangan yang menyibukkan mata. Waktu siang banyak benda yang bergerak, anak berlari dan sebagainya, kerja, sembahyang di surau pun orang lain. Tapi bila kita makik seorang-seorang malam, fayahsulu tarkizut tam, maka akan terhasillah penelitian yang sempurna, fokus yang sempurna, at-tarkiz. Wa huwa yuaddi ila quwwati at-tadabburi wat-tafakkuri wa quwwati al-hifdhi war-rusukhi li alfazil Quran wa ma'anihi. Dan ini akan membawa kepada kekuatan tadabbur dan tafakkur, yakni memikirkan ayat Allah itu, dan kuatnya hafazan, dan juga kukuhnya lafaz-lafaz Al-Quran itu dan maknanya. Makit tengah malam, Fadilatul Syekh Muhammad ibn Muhaisin, salah seorang tokoh Al-Quran terkenal daripada bumi Mesir, bila murid dia bertanya tentang kekuatan hafazan dia, dia kata, aku waktu malam mangkit makan sikit makanan. Mangkit tahajud dengan tak makan apa, makan sikit. Ada roti gardenia ke, makan sikit. Lepas tu baru mula mayang apa semua, habis sampai pukul 5 pagi. Lepas 5 pagi tu baru dia mula hafal balik segala matan-matan penting ataupun teks-teks penting dalam pengajian ilmu Al-Quran, resam Al-Quran lah, fawasilnya dan selainnya, dia hafal balik. Kita berhenti saat ni untuk luar azan, kita sambung balik. Bismillah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhaisin, dia bila sampai 5 pagi dia dah sempurnakan sembahyang tahajud dan selainnya, maka dia mula memegang segala matan-matan penting, teks-teks penting. Mungkin orang dalam bidang lain dia menghafal poin, tapi orang dalam bidang agama dia mesti menghafal teks-teks penting. Kerana di situ ada himpunan ilmu, teks yang pendek tapi dapat dihimpunkan ilmu padanya. Baik, di bawah ni dicatat sikit. Dalam sebuah kitab berjudul Mafatih Tadabburil Quran, pintu-pintu mentadabbur Al-Quran, oleh Dr. Khalid Al-Lahim, dia kata banyak di kalangan ahli dunia, ahli politik, ahli ekonomi, khususnya orang-orang di sebelah barat, mereka menceritakan bahawa mereka bangun murajaah segala fail-fail penting, tengok balik segala kandungan-kandungan penting dalam komputer, ketah-ketah penting. Maka biasanya wa annahu yuwaffiqu lis-sawabi fi qararatihi, nanti mereka dapati bahawa kerja buat mereka, kesimpulan yang mereka buat dengan membaca dan meneliti fail dan sebagainya pada waktu itu tepat dan tidak tersasar. Itu penting. Rupanya bukan kita saja duk bangun 4-5 pagi ni, tokoh-tokoh besar pun bangun waktu tu. Kemarin saya sentuh sikit dah. Kita bercakap tentang merdeka. Salah satu benda yang penting adalah istiqlalul aqli, kemerdekaan akal. Bukan hanya memperjuangkan saya anak merdeka, tapi memegang karaoke, melompat-lompat. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak merdeka daripada apa yang Tuhannya tetapkan. Kalau kita nak merdeka daripada apa yang Allah tetapkan, tak mau hidup sebagai hamba, kita takkan jadi merdeka. Orang yang makin taat Nabi, Allah kata apa, semua dia buat. Allah suruh, Allah larang, taat semua. Dialah orang yang paling merdeka. Kita tak boleh bebas. Merdeka ni ada batas. Merdeka dia maksud negara, seperti yang disebut dalam sebahagian mu'jam, taharrurun min ayyati sultah kharijiyah, bebas daripada sebarang kekuasaan luar. Yang tu kita boleh dapat. Alhamdulillah kita dah merdeka 31 Ogos 1957. Tapi sekarang pemikiran kita, maka nak tak nak, saya sebut satu benda yang paling penting adalah membaca. Inilah yang di dunia Arab mereka bercakap, ummatu iqra la taqra. Umat iqra, umat yang diturunkan kalimah pertama dalam Quran, iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Tapi umat itu tak membaca. Di Amerika, dalam satu laman web Arab, disebutkan bahawa 39% orang Amerika, al-Amerikiyun, membaca. Dan lulusan daripada universiti di sana membaca 25 buah, ini purata, 25 buah buku setahun. Yang kita takut anak-anak kita keluar universiti tak baca, dia baca untuk dapat sijil untuk cari kerja. Maka mati budaya membaca. Baik, dia baca juga, dia baca cerita Abang Tesla, dia baca.
Sambil tengok video kan. Dulu cerita Syamsul dengan isteri, dia duk ikut, dia baca. Memang dia baca. Tapi benda yang tak penting. 89% ibu ayah di Amerika menggalakkan, menekankan anak mereka baca. Sampai saya baca teks Arab tu, saya pun mereka punya i'tiqad anna fayrusatil qira'ah yajibu an tusibal atfal fi sinnin mubakkirah. Mereka punya pegangan virus membaca. Saya pun ulang, virus membaca perlu terkena pada anak-anak kecil, pada usia yang kecil. 89% tekankan anak mereka membaca. Di Rusia tahun 2003, sikit 3 minit multi. Tahun 2003 80,290 buah judul buku dikeluarkan. 80290 tercetak dengan jumlah cetakan melebihi 720 juta naskah. 80,000. Kita habis-habis kuliah tu, pengacara majlis tu dia kata, saya tertarik ustaz sebut pasal membaca. Saya baru ni pergi dengan kawan jual buku di Putra World Center, jual buku baru ni, pesta buku antarabangsa. Dia kata hampir semua yang jual tu tak dapat untung. Bukan tak ada orang mai beli, tapi tak dapat untung dengan sewa apa semua, tak dapat untung. Minat membaca, kalaulah kita korbankan RM50 sebulan untuk buku, bukan untuk anak kita, itu buku sekolah cerita lain. Hak kita ni RM50, RM20 sebulan untuk buku. Dia maju sikit lah, dia maju sikit, supaya dia bergerak sama dengan zaman ini, supaya anak-anak kita jadi orang yang suka membaca, jadi cendekiawan. Itu yang kita nak bab pengiktirafan dunia, kita tak kisah sangat. Ada orang terlalu perlu sangat pada master PhD. Dia tengok alim tu cerdik dengan yang tu. Berapa ramai orang tak ada PhD lebih cerdik daripada orang yang ada PhD. Ada banyak lagi orang yang berilmu, cuma dia tak mau pi daripada sudut pengiktirafan duniawi. Dia lebih cerdik. Baik, jadi budaya membaca tu kena wujudkan balik dalam masyarakat kita. Dan masa dia yang paling cantik 4-5 pagi itulah, tidur awal. Budak-budak tidur pukul 2 pagi, lepas tu esok subuh ke mana. Jadi tidur awal sikit sebelum pukul 12. Mai cek siapa? Dia main nak habis waktu ni 8.49 habis lah. Baik, jadi waktu itulah kita pulun sungguh-sungguh untuk membaca. Dan ibu-ibu ayah yang ada, kalau kita tak mampu dah membaca, bagi semangat anak-anak kita, bagi semangat. Hang mengaji lah, ayah mak ni cari duit, korban. Hampa pilah mengaji setinggi mana yang boleh, kami etiak lah kot mana pun. Jangan habang, berhenti abang, kawan-kawan lain semua berhenti dah, hang duk sambung ibu apa. Kita akan jadi umat yang tak membaca, padahal kita adalah ummatu iqra, umat yang membaca. Ini yang penting noh. Digunakan waktu pagi tu, orang-orang barat pun baca waktu pagi, ahli politik, ahli ekonomi disebut sini dan sebagainya. Waktu tu untuk buat kajian yang mendalam atas sesuatu teks dan sebagainya. InsyaAllah keputusannya akan tepat, kerana waktu tu otak kita betul-betul jernih, hati kita pun lapang ketika itu. InsyaAllah kita mohon di sini dulu. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang saya susun jari mohon maaf. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Ustaz Tok Imam pi main bunga pi. Tak pi mana ni? Pi mana ni? Dah insya-Allah. Tok Imam dia semangat Liverpool ya. Liverpool tak menang lama dah. InsyaAllah. Baik, tekat dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat kami, dosa seluruh umat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Dengannya kami dapat beribadah dengan aman di rumah-rumah-Mu ya Allah. Anak-anak kami dapat menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu dengan tenang ya Allah di bumi ini ya Allah, bumi merdeka. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas limpahan nikmat ini ya Allah, dan Engkau pandulah kami ya Allah ke arah menjadi insan yang lebih merdeka dari sudut akal dan fikirannya ya Allah. Merdeka yakni mereka yang terlepas daripada belenggu keduniaan, dan yang ada hanyalah mentaatimu ya Allah, yang ada hanyalah ingatan untuk menjadi hamba yang patuh padamu dan memajukan diri ini ya Allah, memakmurkan dunia ini dengan agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Salihatu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.